Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rosli Nadira binti Talib dan saya adalah pembentang daripada Universiti Sultan Azlan Shah dan tajuk kajian saya adalah enakmen keluarga Islam di manakah peruntukan undang-undang nusyus suami. Jadi saya akan teruskan dengan pengenalan kajian saya. Baiklah, jadi seperti yang kita sedia maklum bahawa perkahwinan ini adalah sebuah ikatan yang menghalalkan hubungan di antara lelaki dan perempuan di mana melalui perkahwinan inilah seseorang itu akan menikmati sakinah mawaddah warahmah yang mana ianya merupakan salah satu tunjang dan intipati terpenting kepada kebahagiaan dalam sesebuah rumah tangga. Tapi hakikatnya pada hari ini jika kita melihat realiti yang terjadi, pergaduhan banyak berlaku di antara kalangan suami isteri dan antara punca pergaduhan ini adalah disebabkan sikap ketidakbertanggungjawaban di antara pasangan suami isteri. Contohnya seorang suami tidak memberi nafkah kepada isteri dan isteri pula tidak mahu menyediakan apa yang suami mahukan. Contohnya makanan, minuman dan sebagainya. Jadi disebabkan sikap ketidakbertanggungjawaban inilah yang akan menyebabkan punca-punca kerosakan ataupun keruntuhan rumah tangga ini berlaku. Jadi kalau kita lihat semulalah kan, sikap ketidakbertanggungjawabkan ini sebenarnya adalah ciri-ciri nusyus. Dan nusyus ini juga boleh berlaku dalam kalangan suami dan juga isteri. Tetapi kalau kita lihat di dalam masyarakat pada hari ini, perkataan nusyus ini hanya sinonim dalam kalangan isteri sahaja. Di mana perkataan nusyus ini yang masyarakat faham adalah berkaitan dengan sikap isteri yang ingkar dan tak patuh. Tapi tanpa disedari sebenarnya nusyus ini juga boleh berlaku dalam kalangan suami. Di mana apabila suami ni enggan untuk melaksanakan tanggungjawabnya kepada isteri. Jadi itulah yang dinamakan sebagai nusyus suami. Tetapi ramai masyarakat yang tidak mengetahui tentang nusyus suami itu sendiri. Kemudian jika ditinjau pula daripada sudut undang-undang, peruntukan yang ada hanyalah berkaitan dengan nusyus isteri sahaja di mana sekiranya seseorang isteri ini berlaku ingkar ataupun berlaku nusyuslah, maka suami ni boleh memfailkan kes nusyus ke atas isterinya, contohnya di bawah Seksyen 60 Enakmen Keluarga Islam Perak 2004. Dan apabila isteri ini disabitkan nusyus, mahkamah telah mensabitkan nusyus ke atas isteri, maka hak nafkahnya akan dinafikan sehingga isteri itu kembali bertaubat kepada suaminya. Jadi secara ringkasnya pensabitan nusyus ini menatijahkan terhalangnya hak nafkah ke atas isteri. Tapi jika kita lihat semula, ianya masih membuka ruang untuk memperbaiki kehidupan berumah tangga dan menjadikan hubungan suami isteri itu lebih baik. Tetapi kita lihat pula kepada masalah nusyus suami. Di mana kalau kita lihat dalam setiap enakmen keluarga Islam di setiap negeri-negeri di Perak, tidak ada sebarang peruntukan yang dibuat untuk membolehkan para isteri ini memfailkan nusyus ke atas suaminya sekiranya suaminya berlaku nusyus. Tetapi apa yang ada hanyalah isteri ini hanya boleh menggunakan Seksyen 47 dan Seksyen 53 iaitu memfailkan penceraian dan juga memfailkan ataupun meminta fasah kepada suami sekiranya suaminya berlaku nusyus. Jadi sekiranya isteri ini berdepan dengan suami nusyus, isteri seolah-olah tidak ada pilihan. Pilihan yang ada ataupun yang diberikan oleh undang-undang hanyalah menjurus kepada penceraian semata-mata. Tidak ada mana-mana peruntukan yang boleh membawa suami yang nusyus ini untuk kembali bertaubat seperti kita lihat pada Seksyen 60 tadi kan. Okay, jadi kalau kita lihat dalam setiap konflik rumah tangga sebenarnya telah membawa kepada dua jalan, iaitu sama ada untuk menyelamatkan rumah tangga dengan memperbaiki hubungan yang sedia ada ataupun kita berpisah terus. Tapi apa yang kita lihat pada hari ini hanyalah membawa kepada penceraian dan tidak ada mana-mana peruntukan yang disediakan untuk menyelamatkan rumah tangga tersebut. Jadi persoalannya, adakah terdapat undang-undang di dalam enakmen keluarga Islam yang tersedia untuk menangani masalah nusyus suami tanpa suami isteri ini perlu melalui pembubaran perkahwinan. Jadi kajian saya sebenarnya adalah untuk saya mencari di manakah ruang-ruang di dalam undang-undang yang sedia ada untuk kita memperbaiki masalah ataupun untuk isteri ini boleh menggunakan peruntukan tersebut untuk dia
menangani masalah nusyus suami. Seterusnya adalah kajian literature di mana di dalam kajian ini saya telah merujuklah kepada beberapa kajian yang sedia ada, antaranya adalah perbahasan tentang nusyus suami yang telah dikaji oleh Bagus Kusumohadi pada tahun 2004, di mana tajuk kajian beliau adalah nusyus suami dalam hukum keluarga Islam serta implikasi dan penyelesaian dalam normatif yuridis. Di mana dalam kajian beliau, dia telah menunjukkan bahawa nusyus juga turut berlaku dalam kalangan suami apabila suami menampakkan sikap ketidakpedulian, meninggalkan kewajipan, bersikap kasar terhadap isteri dan sebagainya. Jadi dapatan kajian di dalam kajian beliau adalah mereka mendapati bahawa penyelesaian sengketa nusyus suami dapat diselesaikan dengan cara suluh, ihsan dan ittiqa sehinggalah tercapainya perdamaian di antara keduanya. Jadi dalam kajian ini hanya menjurus kepada penyelesaian secara literal lah, tetapi bukan secara undang-undang. Dan saya ingin mengkaji di manakah peruntukan sedia ada dalam undang-undang yang boleh menangani masalah nusyus suami. Kemudian kajian yang seterusnya adalah kajian oleh Amir Faris pada tahun 2014, di mana tajuk kajian beliau adalah penyesabitan nusyus isteri di Mahkamah Rendah Syariah Ipoh Perak, di mana di dalam kajian beliau, beliau telah menyentuh serba sedikit berkaitan peruntukan undang-undang berkaitan nusyus dalam enakmen keluarga Islam Perak. Dan dalam kajian beliau telah menyatakan bahawa peruntukan undang-undang nusyus ini masih terdapat kelompongan kerana tidak ada yang mengkhususkan sabitan nusyus suami dalam enakmen tersebut. Yang seterusnya ialah metodologi kajian, di mana kajian saya telah menggunakan pendekatan reka bentuk kajian secara kualitatif di dalam melengkapkan penyelidikan ini, di mana pada penelitian kualitatif ini, peneliti iaitu saya akan lebih menekankan pada kedalaman data yang didapatkan. Di mana semakin dalam serta semakin jelas data yang diperoleh, maka semakin baiklah kualiti daripada penelitian kualitatif tersebut. Dan penggunaan kaedah kajian kes ini membolehkan saya untuk mendapatkan maklumat secara terperinci tentang kewajaran keperluan undang-undang nusyus suami serta ketersediaan undang-undang sedia ada sebagai solusi bagi mengelakkan masalah nusyus suami. Kemudian strategi kajian saya ialah kajian lapangan, di mana kajian lapangan ini telah dilaksanakan untuk mengumpul dan mendapatkan data-data yang bersifat primer dan mempunyai kaitan dengan undang-undang syariah. Di mana dalam kajian ini saya telah memilih pendekatan temu bual dalam menyelesaikan kajian lapangan. Dan seperti yang kita tahulah, temu bual ini adalah merupakan satu proses interaksi dan komunikasi dari dua orang ataupun lebih. Dan kemudian persimpalan pula saya menggunakan, sebelum itu saya telah memilih informan saya iaitu Tuan Rizwan sebagai Hakim Syar'i di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh. Dan sebelum temu bual itu dilakukan, temu bual ini dilakukan secara temu bual separa berstruktur, di mana sebelum temu bual ini dilakukan, tema dan bentuk soalan-soalan asas telah saya tetapkan terlebih dahulu. Tapi pada masa yang sama, ketika temu bual sedang berlangsung, saya akan mengajukan soalan susulan kepada beliau. Kemudian kaedah pengumpulan data adalah analisis kandungan dokumen, di mana saya telah menggunakan tesis, artikel, buku, majalah dan sebagainya lah. Dan analisis data saya menggunakan analisis tematik, iaitu analisis tematik ini digunakan adalah sebagai salah satu cara untuk saya menganalisis data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Kiranya setelah saya melakukan temu bual, saya akan menulis satu persatu apa yang dikatakan oleh informan dan saya akan membahagikanlah kepada beberapa tema di dalam kajian saya. Setelah saya melakukan kajian, saya telah mendapati beberapa perkara lah di dalam kajian saya. Antara yang pertama ialah undang-undang nusyus di bawah enakmen keluarga Islam di Malaysia, di mana setelah saya meneliti di dalam enakmen keluarga Islam negeri-negeri di Malaysia, terutamanya negeri Perak, undang-undang nusyus ini adalah pada bahagian yang ketujuh, iaitu nafkah isteri, anak dan lain-lain di bawah perkara kuasa mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi isteri dan kesan nusyus, iaitu ada dua sahaja, iaitu Seksyen 60
2 dan Seksyen 60 Subseksyen 3. Tetapi masalah nusyus ini tidak disebut secara berasingan dan tiada peruntukan yang khas dalam enakmen keluarga Islam. Kiranya dia tidak berdiri dengan sendirinya di bawah peruntukan nusyus, tetapi dia berdiri di bawah peruntukan nafkah. Kemudian jadi dari situlah kita nampak bahawa peruntukan nusyus ini masih lagi tidak jelas dan wujud kekaburan dan kesamaran. Kemudian yang kedua ialah peruntukan undang-undang bagi menangani masalah nusyus suami yang hanya membawa kepada pembubaran perkahwinan. Seperti yang saya nyatakan pada pengenalan tadi, peruntukan yang ada yang boleh digunakan oleh isteri sekiranya dia terpaksa berhadapan dengan suami yang bersikap nusyus, hanya ada 2 sahaja, iaitu yang pertama Seksyen 47 iaitu perceraian dengan talak atau dengan perintah, dan yang kedua ialah Seksyen 53 iaitu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh. Di mana kedua-dua seksyen ini membawa kepada penceraian, bukannya kepada memperbaiki hubungan antara suami isteri. Yang ketiga ialah solusi bagi menangani masalah nusyus suami menurut perspektif undang-undang, di mana setelah saya melakukan penelitian di dalam enakmen keluarga Islam di negeri-negeri di Malaysia, terutama sekali di negeri Perak, saya telah mendapati bahawa terdapat satu peruntukan yang mempunyai ruang untuk digunakan oleh isteri bagi menangani masalah nusyus suami. Peruntukan tersebut ialah Seksyen 121 iaitu perintah supaya hidup bersama semula, iaitu permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung, di mana di bawah peruntukan ini telah menyatakan bahawa jika seseorang telah tidak lagi hidup bersama dengan isterinya, mengikut hukum syarak, isteri itu boleh memohon kepada mahkamah untuk mendapatkan perintah supaya orang itu hidup bersama semula dengannya. Jadi, Seksyen 121 ini adalah merupakan satu-satunya peruntukan yang terdapat dalam enakmen keluarga Islam yang mana ia memberi hak kepada isteri untuk melakukan permohonan di mahkamah bagi mendapatkan perintah agar suaminya hidup bersamanya semula. Tetapi penggunaan seksyen ini masih lagi tidak meluas dan jarang digunakan oleh para isteri. Jadi kenapa seksyen ini tidak digunakan secara meluas? Kerana tidak ada tafsiran yang jelas di bawah Seksyen 121 ini. Oleh itu, hakim bicara bolehlah memberi tafsiran yang lebih luas tentang maksud tidak lagi hidup bersama dengan isterinya mengikut cara yang dikehendaki oleh hukum syarak. Di dalam kajian saya, setelah saya menemubual informan telah menyatakan bahawa tidak lagi hidup hukum syarak itu adalah seperti suami dia minum arak, tidak memberi nafkah dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, apabila seorang suami melakukan perkara-perkara yang nusyus, maka sebenarnya dia juga telah melakukan perkara yang tidak mengikut hukum syarak. Jadi tafsiran pada Seksyen 121 dapat disimpulkan dengan seorang suami melakukan perkara-perkara yang dilarang agama Islam sepanjang dalam tempoh perkahwinannya, dan tanpa disedari ia juga merupakan salah satu daripada perbuatan-perbuatan yang nusyus. Contohnya ialah tidak memberi nafkah, tidak memberikan agama kepada isteri dan keluarganya, menyakiti dan memukul isteri, maka sebenarnya juga ia adalah perkara yang bertentangan dengan hukum syarak. Jadi menurut informan kajian, seksyen ini boleh digunakan oleh isteri dengan syarat isteri hendaklah kemukakan saksi dan bukti bahawa suami ini telah hidup secara tidak mengikut hukum syarak. Jadi, Seksyen 121 ini boleh digunakan oleh isteri sekiranya isteri ini berhadapan dengan suami yang nusyus, tetapi isteri ini tidak mahu melakukan pembubaran perkahwinan. Sebaliknya mahu suami ini kembali kepada dirinya semula. Jadi, bolehlah gunakan Seksyen 121 ini dan mahkamah akan mengeluarkanlah perintah supaya suami itu hidup kembali bersamanya dengan mengikut hukum syarak. Kesimpulannya, setelah saya melakukan penelitian dalam kajian, saya mendapati bahawa wujudnya ruang pada undang-undang yang sedia ada yang mana sekiranya dikuatkuasakan serta diperkasakan, maka sudah cukup untuk menyelesaikan masalah nusyus suami bagi isteri yang tidak mahu bercerai ataupun berpisah dengan suaminya. Dan peruntukan tersebut adalah Seksyen 121 Enakmen Keluarga Islam, dan seksyen ini dilihat sebagai salah satu solusi yang boleh digunakan oleh isteri bagi mendapatkan haknya semula di samping mengekalkan hubungan suami isteri tersebut. Dan penafsiran Seksyen 121 juga
perlulah diperluaskan. Sekiranya isteri mahu menggunakan seksyen ini, maka isteri perlulah mengemukakan bukti dan saksi sekiranya dia hendak menggunakan seksyen inilah, dan perlu mengemukakan bukti dan saksi bahawa suaminya telah berlaku ataupun bertindak tidak mengikut hukum syarak. Sekian, itu sahaja daripada saya. Semoga ada manfaat untuk semua, untuk masyarakat dan agama. InsyaAllah, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.